Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopod Channel. Hari ini Khairi Jamaluddin yang hangat diperkatakan karena tindakan dan juga keputusan beliau sehingga menyebabkan kerugian RM505 juta isu vaksin ini, sahabat semua. Namun pun begitu, hari ini KJ membuat satu kenyataan yang membongkarkan bahwa sebenarnya dan melalui pendedahan ini KJ membuat kenyataan bahwa rupanya Bersatu yang menolak draft, dan karena mereka tolak hari ini, apa yang mereka tolak itu makan pati dan juga diri mereka sendiri. Jadi apakah perkara yang ditolak oleh Bersatu? So mari ini yang menarik untuk saya bawakan bersama dengan Anda semua. Draft ini sebenarnya untuk anti lompat pati ini dibuat ketika era Kerajaan Perikatan Nasional, sahabat-sahabat semua. Jadi mari kita ikuti apakah yang didedahkan oleh Khairi Jamaluddin berkaitan dengan isu ini. Jadi ini antara kenyataan Khairi, katanya Bersatu terima pada tolak peruntukan akta lompat pati, kata KJ. Apakah bahagian yang ditolak oleh Bersatu? Mungkin mereka berasa yakin boleh menjadi kerajaan selepas PRU yang ke-15 ini. Karena itu mereka menolak sebahagian daripada draft itu. Khairi Jamaluddin berkata, Bersatu sebelum ini menolak peruntukan yang mengarahkan ahli parlimen mengosongkan kursi jika menyokong kerajaan. Rupanya perkara itu sudah ada di dalam perjanjian ataupun di dalam draft, tapi ditolak oleh geng-geng sapu bersih ini. Jadi KJ berkata tindakan beberapa pemimpin Bersatu yang menolak satu peruntukan dalam draft akta lompat pati sebelum ia dikuatkuasakan sebelum ini ternyata memberi pada kepada parti itu apabila beberapa ahli parlimen mereka menyatakan sokongan kepada kerajaan, kata Khairi Jamaluddin. Mendedahkan perkara itu, Khairi berkata Menteri dan Wakil Rakyat Bersatu menolak cadangan asal yang dibawa Menteri Undang-Undang ketika itu, Wan Junaidi Tunku Jaafar, berhubung klausa Wakil Rakyat perlu mengosongkan kursinya jika melanggar prinsip parti serta tidak mengikuti pendirian parti di parlimen. Itu dia. So, sebenarnya perkara ini sudah terkandung, tetapi hari ini selepas ahli-ahli parlimen dari Bersatu tolak, kononnya Abakau ini membuat kenyataan anti lompat pati ini harus dikaji. Mereka yang tolak sebelum ini, hari ini pula mereka menggesa untuk dikaji semula akta lompat pati ini. Sudah kena, baru dia terhantuk. Jadi Khairi yang juga bekas Menteri Kesihatan berkata pemimpin Bersatu bertegas menentang klausa tersebut apabila ia pertama kali dibentangkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri hingga ia dikeluarkan daripada rang undang-undang itu. Bersatu sebelum ini adalah sebagian kerajaan gabungan yang menyokong pentadbiran Ismail Sabri. Ironinya, bila dibawa ke Jemaah Menteri untuk dibincang draft ini, antara paling lantang menentang adalah ahli parlimen Bersatu, menteri-menteri Bersatu, yaitu mereka daripada Perikatan Nasional ini. Jadi tambah KJ juga, mungkin sebab itu juga ada pengalaman melompat pati. Jadi ironinya, menteri-menteri yang bantah draft asal kini jadi mangsa terhadap draft yang telah dipindah dan diluluskan, katanya kepada podcast Keluar Sekejap bersama bekas Ketua Penerangan UMNO Syahril Hamdan. 4 ahli parlimen Bersatu yang telah pun menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri Anwar adalah Iskandar, Kuala Kangsar, Labuan, Gua Musang dan juga Jeli. Pada Rabu lalu, Suhaili memaklumkan sudah pun menerima peruntukan bagi kawasannya selepas menyatakan sokongan kepada pentadbiran Anwar. Khairi berkata, Wan Junaidi dapat mengesan kelompangan dalam akta lompat pati itu. Bagaimanapun katanya hubungannya terlalu besar, lubangnya terlalu besar. Sambil menambah Bersatu ketika ini juga tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi sekarang ini ahli parlimen ini akan jadi ahli parlimen zombie. Maknanya Bersatu tak boleh pecat, mereka tak boleh sertai BN, PS atau PN. Dia hidup macam zombie dan akan dapat peruntukan, katanya. Jadi semalam Presiden Bersatu mendakwa Undang-Undang Akta Lompat Pati sebagai cacat dan perlu dikaji semula, katanya terdapat kelemahan yang boleh dieksploitasi parti politik. Sementara itu, Ketua Penerangan Bersatu Razali Idris ketika diberitahu tiada arahan rasmi kepada semua ahli parlimen parti supaya tidak menyokong kerajaan. Tidak payah ingatkan, bila pembangkang tentang kerajaan, ahli parlimen dia kena tentang kerajaan lah, tidak menyokong kerajaan, takkan nak bagi ingatan seorang-seorang ahli parlimen, kata
daripada salah seorang ahli parlimen pembangkang. Jadi jangan sokong kerjaan, itu bukan milik politik katanya. Terbaik. Jadi rupanya sahabat semua, yang menolak dan bermati-matian untuk menolak salah satu item yang terkandung dalam draft ini adalah Parti Bersatu, pemimpin-pemimpin mereka, menteri-menterinya. Hari ini apabila mereka sudah terkena, barulah mereka mengatakan kononnya ada kecacatan, kononnya perkara ini harus dikaji semula, dan itu antara kata-kata daripada mereka apabila kena batang hidung sendiri. Terbaik. Jadi kita lupakan sekejap berkaitan dengan pendedahan yang dilakukan oleh KJ. Hari ini saya juga memberikan satu berita baik yang telah pun diumumkan, telah pun disahkan, bahawa tol percuma sempena di Fabali untuk 2 hari. Jadi terbaik kepada kerajaan Malaysia kerana memberikan berita baik untuk rakyat Malaysia. Kerana kita percaya semasa di Fabali ini bukan hanya orang-orang yang menyambut perayaan ini, tapi saya percaya seluruh rakyat Malaysia mengambil peluang untuk balik bercuti di kampung halaman, bercuti ke mana-mana dan sebagainya. Jadi Menteri Kejaraya Alexander Nanta mengumumkan pengguna lebuhraya di seluruh negara akan menikmati tol percuma sempena disambutan di Fabali pada Ahad ini. Beliau berkata sambil kelas kenderaan akan menikmati tol percuma bermula 1 tengah malam 11 hari bulan November hingga 11.59 malam 12 November, Ahad katanya. Dan pengocal ini tidak termasuk ke Plaza Tol Bangunan Sultan Iskandar, Tambak Johor dan Jang Kupang, Pulau Beraya di Johor. Inisiatif ini dilakukan bagi meraihkan semua rakyat Malaysia, terutamanya masyarakat India beragama Hindu yang mau menyambut perayaan Deepavali. Ini juga selari dengan hasrat kerajaan perpaduan dalam membantu meringankan beban rakyat merentasi pelbagai agama, kaum dan kepercayaan katanya menurut Asro Awani. Beliau berharap pengguna lebuhraya akan merancang perjalanan sebaik susulan pemberian tol percuma itu. Dianggarkan 11.8 juta kenderaan akan menggunakan lebuhraya di seluruh negara dalam tempo 2 hari ini. Itu dia berita baik yang kita baru terima. Jadi kita ucapkan sekali lagi tahniah kepada kerajaan kerana begitu prihatin dengan apa yang diperlukan oleh rakyat ketika ini. 2 hari percuma tol untuk balik sesiapa saja yang mau bercuti sempena perayaan Deepavali ini. Dan sebentar tadi juga mengejutkan pendedahan daripada Khairi Jamaluddin. Rupanya sahabat semua, seperti yang dinyatakan bahawa Parti Bersatulah menteri-menterinya, pemimpin mereka, ahli parlimen mereka yang menolak salah satu item yang ada dalam komponen yang ada di dalam draft Akta Lompat Parti ini. Tapi akhirnya apabila mereka terkena, mereka pula meroyan katanya Akta Lompat Parti ini punya kelompangan, punya perlu diperbaiki, dikaji semula dan sebagainya. Terbaik, inilah dia kata-kata daripada kaki-kaki fitnah, kaki-kaki sakau, geng-geng pengkhianat mandat rakyat ini. Sekarang ini mereka pula yang meroyan tidak henti-henti. Itu pandangan saya. Terima kasih sahabat semua. Kiranya Anda mau berikan sebarang komen, Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tak apa-apa kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayanya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Orang Dapat Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.